Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Ketika Engkau mencipta, Engkau hanya dengan berfirman ya Tuhan. 主，当你创造一切，你只用说， Itu menunjukkan betapa firman-Mu begitu ajaib dan begitu hidup. 这证明了你的话语是如此的奇妙，如此充满大能。 Oleh sebab itulah harusnya kami menaruh perhatian besar bagi kebenaran firman-Mu. 因此呢，我们本应该注重你的话语。 Dan biarlah pagi hari ini perhatian besar itu kami berikan sekali lagi. 主，就让今天早晨我们再一次的来关注你 Bahkan 的话语， kami belajar sekali lagi 让我们再一次的向你学习， untuk mengingatkan diri kami 来提醒我们自己， agar kami selalu menaruh perhatian bagi kebenaran firman-Mu. 让我们对主你的话语有很大的关注。 Biarlah firman hidup itu pagi hari ini boleh sekali lagi mengurapi kami Tuhan. 主，但愿你的话语再一次的坚固我们， Mengubah, membentuk, mengarahkan, bahkan memperbaiki karakter kami. 可以塑造我们，改变我们， Sehingga kami bisa menjadi pelaku firman yang berkenan di hati Tuhan. 使我们可以成为行道者。 Ampuni segala dosa kami, 求主赦免我们的罪， murnikan hati kami 洁净我们的心， untuk siap merenungkan firman-Mu. 因为我们预备好我们的心来聆听你的话语。 Demi nama Yesus kami berdoa. 我们祷告乃是奉靠主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. 弟兄姐妹早安， Kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Timotius 我们将思想神的话语就在提摩太后书 dari 2 Timotius pasal yang ketiga. 提摩太后书3章 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. 我们将看提摩太后书3章10至17节， Dan satu lagi nanti dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22, 23 dan 25. 之后呢，我们也要查这个雅各书1章22至23节，还有25节。 2 Timotius akan dibacakan dalam bahasa Mandarin oleh penerjemah. 我们用中文来阅读提摩太后书3章10至17节。当你已经服从了我的教训，品行、志向、信心、宽容、爱心、忍耐，以及我在安提亚、以哥念、路斯德所遭遇的逼迫、苦难，我所忍受的何等的逼迫，但从这一切苦难中，主要把我救出来了。不但如此，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也要受逼迫。只是作恶的和迷惑人的，必越久越恶。他欺哄人，也被人欺哄。但你所学习的是确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。阿门。Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin, yang memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna,
Hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sedemikian jauh kita membaca firman, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. 我们读经到此，凡听到并行道的人，便为有福了。 Bapak Ibu Saudara, dalam tradisi gereja bulan Oktober itu sebenarnya adalah bulan reformasi. 弟兄姐妹，在这个10月份，在我们的福音派教会的传统中，我们是庆祝宗教改革日。 Kita tidak boleh lupa akan hal ini. 我们不应该把这忘掉。 Peringatan Hari Reformasi Gereja itu sendiri jatuh pada tanggal 31 Oktober. 这个宗教改革日其实是在10月31日来纪念的。 Tepatnya pada tahun 1517, 506 tahun yang silam. 就是在506年前，在1517年。 Hari itu menjadi hari yang sangat bersejarah bagi kekristenan. 这个对基督徒来说是非常重要的历史性的日子， Karena menjadi titik dimulainya gerakan kembali kepada pengajaran Alkitab. 因为那日子我们是来归回圣经的教会。 Mengapa bisa muncul gerakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara? 那这个运动是怎么会引发的呢？ Bapak Ibu Saudara, pada abad yang ke-15 bisa dikatakan itu adalah masa-masa yang sangat sulit sekali bagi kekristenan. 弟兄姐妹，在15世纪那年的时代，其实基督徒遭遇到很困难的情形。 Masa-masa di mana gereja terbuai dengan zaman dan tidak lagi menjadi saksi dan berkat. 那时候教会已经迷惑在属世的诱惑，那不成为祝福。 Banyak penyimpangan terjadi dalam gereja. 发生了很多在教会里的偏差， Itu sebabnya para reformator menyerukan reformasi. 所以呢，很多的这个改革者他们就呼喊了需要宗教改革， Reformasi terhadap gereja. 对教会的改革。 Khususnya Martin Luther, dia meneriakkan reformasi. Terus-menerus mengumandangkan akan hal itu. 特别是马丁路德，他不断的在喊这个改革。 Namun ternyata Bapak Ibu Saudara kalau direnungkan jauh ke belakang, 但是弟兄姐妹，让我们往后再看， bisa dikatakan jauh sebelum masa Martin Luther, 其实先于这个路德的时代， teriakan-teriakan reformasi juga telah dikumandangkan oleh tokoh-tokoh gereja atau para teolog. 其实很多的神学家已经来呼喊这个改革的运 Karena 动， penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam gereja. 因为在教会有很多的偏差的行为发生。 110 tahun sebelumnya ada John Hus. 在110年前有杨护斯， yang menentang penyalahgunaan otoritas gereja. 他这个反对这个教会的滥用职权， Gereja meletakkan otoritas Alkitab itu di bawah gereja. 因为那时候教会把这个圣经的权威放在这个教会的权威之下， Alkitab bukan lagi yang utama di dalam gereja. 所以圣经不成最重要的。 Ya juga menentang hedonismenya para pemimpin gereja. 他也反对这个教宗和他们的享乐主义。 140 tahun sebelum Luther ada John Wycliffe. 就在140年，路德的时代，有约翰卫克里夫， yang menerjemahkan Alkitab bahasa Inggris Wycliffe Bible. 他将圣经译成那个英语。 Ia juga menentang korupsi dalam gereja. 他也反对教会的
拜。 Dan menyerukan Tuhanlah pemilik gereja. 他也说其实是上帝是这个教会属神的， Bukan paus, bukan kardinal. 不是教宗，不是红衣主教， Bukan paus atau kardinal yang mengatur Alkitab. 不是这个教宗或者是红衣主教来管这个圣经， Tetapi Alkitablah yang mengatur para pemimpin gereja. 但是应该照做圣经的里面来管教这个教会， Maka ia menyerukan 所以他就喊了， Alkitab harus dikembalikan otoritasnya. 应该这个圣经的权威应该要恢复他的本分。 1100 tahun sebelum Martin Luther. 然后在1100年路德时候， Ada Bapak Gereja Agustinus yang meneriakkan juga reformasi. 有奥古斯丁来大声的喊， Dia mengatakan kalau kekristenan mau berkembang, ia harus membangun kekudusannya, membangun pemahamannya akan firman, dan membangun iman spiritualitasnya berdasarkan firman. 他说，如果基督教要兴盛，必须要建立他的圣洁，必须要有一个对圣经非常正确的了解，还有建立他的信心。 Gereja harus tahu akan hal ini dan gereja yang tidak boleh diam, kata Agustinus. 奥古斯丁说，在这个事情呢，教会不该保持沉默。 Bahkan pada masa gereja mula-mula Bapak Ibu Saudara. 甚至在早期教会中， Para rasul dan Rasul Paulus juga terus meneriakkan kebenaran firman Tuhan penting bagi gereja. 使徒保罗与其他的门徒一直在宣扬。 Penting untuk direnungkan oleh orang-orang Kristen. 我们成为基督徒也应该把这个放作重要点， Karena penyimpangan terus terjadi dalam gereja mula-mula terhadap firman Tuhan. 因为在起初的教会那个时候很多发生了不义的。 Rasul Paulus meneriakkan dengan keras kepada jemaat Galatia, Korintus. 所以使徒保罗都对这个加拉太教会、哥林多教会来提醒他们， Gereja-gereja yang mengabaikan firman. 因为他们忽略了神的话语。 Dan terakhir Tuhan Yesus menegur gereja, salah satu gereja dari 7 gereja di kitab Wahyu. 在圣经呢，我们看在启示录，主耶稣也狠的提醒其中7个教会的一个教会， Gereja Laodikia 就是老底嘉教会， yang lebih bermegah akan hartanya daripada firman. 因为他们把他们的财富放在比圣经神的话语优先。 Dan puncaknya adalah pada masa Martin Luther. 就是他这个在他的最高点，就是在路德的时代。 Ketidakpuasannya akan apa yang dilakukan oleh gereja. 因为他对教会所行的，他有很大的不满。 Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada gereja pada masa itu 在那时候，教会所犯的许多的偏差， membuat dia menuliskan 95 tesis. 让他写了95条论纲， Yang kemudian dia tempelkan di depan pintu gereja di Wittenberg di Jerman. 然后把他们这个贴在这个德国魏登堡大学的门口。 95 tesis ini merupakan ungkapan-ungkapan ketidakpuasan Martin Luther terhadap gereja yang sudah menyeleweng dari ajaran Alkitab. 这95条论纲是表达了马丁路德对这个教会已经偏离圣经教导的不满。 Puncaknya yaitu pada waktu gereja mengeluarkan surat indulgensia sebagai syarat selamat bagi jemaat yang mau masuk sorga. 那时候因为教会他们出售了这个赎罪券，
来作为救赎的条件。 Dari sana kemudian seruan-seruan reformasi diikuti oleh para teolog yang menyebar begitu masif sekali. 自从那时候开始，改革的呼声很在大极量和重要的一直在运动发生。 Pada masa itu seruan reformasi berkumandang di mana-mana. 那时候的运动在各处都发生。 Bapak Ibu Saudara, ada 5 ungkapan yang merupakan ringkasan dari gerakan reformasi. 弟兄姐妹，在这个改革的终结，其实有5个唯独的术语。 Yang pertama, sola scriptura hanya Alkitab. 第一， Sola fide hanya iman. Sola gratia hanya anugerah. Solus Christus hanya Kristus. Soli Deo gloria kemuliaan hanya bagi Tuhan. 这五个唯独就是：第一，唯独圣经；第二，唯独信心；第三，唯独恩典；第四，唯独基督；第五，唯独上帝的荣耀。 5 hal inilah yang diselewengkan oleh gereja. 这5个唯独就是教会他们已经偏离了。 Dan hari ini kita akan fokus kepada bagian yang pertama, sola scriptura. 今天呢，我们要关注的就是唯独圣经， Bagaimana kita belajar dari Alkitab 让我们一起从圣经里学习， dan belajar mempraktekkannya dengan benar. 我们也学习来行出来。 Bapak Ibu Saudara, Alkitab harus menjadi pilar, fondasi atau prinsip penting bagi gereja. 弟兄姐妹，这圣经应该成为教会的支柱原则。 Kenapa? 为什么？ Karena hanya dengan Alkitablah kita akan mampu menghadapi tantangan zaman dan mampu menjadi saksi dan berkat di sepanjang hidup kita. 因为我们用这个圣经为基础，我们可以来面对时代的挑战。 Mungkin ada yang bertanya dalam diri kita, seberapa efektif? 也许我们当中有问，这个还符合现代吗？ Bapak Ibu Saudara, kalau kita telusuri kembali 弟兄姐妹，让我们再回看， penyimpangan-penyimpangan Alkitab dalam gereja sepanjang masa. 在这个历代的教会的偏差， Cara mengatasinya. 那他们怎么样来应对？ Seruan-seruan dari Bapak Gereja para Rasul. 这个门徒还有教会的首领是怎么来改的？ Kembali kepada Alkitab. 他们就归回圣经， Kembali kepada pengajaran yang benar dari Alkitab. 归回神正确的真理。 Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan. 弟兄姐妹，让我们仔细的查看。 Ketika kita baca surat 2 Timotius tadi. 当我们刚刚阅读了提摩太后书， Bapak Ibu Saudara perhatikan. 我们注意 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. 在提摩太后书3章第1节到 Di 第9节 awal-awal Rasul Paulus itu menjabarkan 在那时候，使徒保罗已经分析了。 bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman 他 nanti. 说，那时候那时代的末日的人的品格是怎样？ Ia menjabarkan masa-masa yang begitu sukar, masa-masa yang begitu sulit. 他分析了那时候是非常危险的日子， Kondisi zaman yang akan semakin merosot dan semakin bobrok kelakuannya. 就是那时候的世界会越来越衰退。 Manusia bisa dengan gampangnya melakukan kesalahan, penyimpangan tanpa merasa berdosa. 那时代的人会犯错，但不觉得有错。 Kalau kita melihat ada banyak kekacauan saat ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. 我们现在注意，现在时代发生的很多的发生很多不好的事， Banyak kejahatan, banyak keanehan terhadap manusia. Gak usah heran. 很多这个人行很邪恶的事，很奇妙的事。 Rasul Paulus sudah memprediksikan akan hal ini. 其实使徒保罗已经有预测了， Tuhan memberikan dia karunia untuk bisa melihat keadaan itu. 因为神已经赐他能够看这些。
Apa pesan Rasul Paulus kepada Timotius ketika menghadapi keadaan-keadaan seperti ini? 所以使徒保罗他会提醒、警告提摩太什么？ Jelas sekali Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan. 我们可以看在从我们的圣经里， Ayat 10 tadi, engkau telah mengikuti ajaranku. 他说在10节，你已经服从了我的教训。 Ayat 14, namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. 第14节，那你要存在心里。 Ayat 15, ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. 还有在15节，你要知道你是从小明白圣经。 Timotius diminta untuk tetap berpegang pada kebenaran firman. 使徒保罗提醒提摩太要紧紧地抓住神的话语， Bahkan membuat perbedaan. 甚至做有影响的改变。 Tetap hidup menjadikan ajaran Alkitab itu sebagai praktek kebenaran dalam perkataannya, kelakuannya, perbuatannya, keinginannya, emosinya, dan sifatnya. 就是他的思想、言语还有行为，就照做圣经的话语来行出来。 Karena Rasul Paulus yakin dengan itulah orang Kristen atau anak Tuhan, para pengikut Yesus bisa menghadapi tantangan zaman dan bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, bisa menjadi saksi. 因为使徒保罗认为，唯有这么做，我们基督徒可以在这个世界上成为人祝福，可以做见证。 Bahkan seorang yang bernama Mahatma Gandhi, Bapak Ibu Saudara. 其实我们认识有一个叫做圣雄甘地， Dia bukan orang Kristen. 他不是基督徒， Dia adalah seorang pemimpin revolusioner India. 他是这个印尼的领袖。 Dia pernah mengatakan seperti ini. 他曾这么说： Aku telah melihat kekristenan namun ia tidak berfungsi. 我知道基督教，但是他们没有行他们的本分。 Seandainya orang Kristen hidup seperti Yesus dan melakukan apa yang diajarkan Yesus, mungkin hari ini aku sudah Kristen. 若基督徒就是按照圣经里行了基督的教导生活，也许现在我也是个基督徒了。 Satu sindiran yang keras terhadap orang Kristen. 这是非常重的一个提醒， Yang tidak lagi mempraktekkan firman. 因为我们不行神的话语。 Maka Bapak Ibu Saudara, seruan reformasi 所以弟兄姐妹，这个回归圣经的这个一个呼喊， kembali kepada pengajaran Alkitab 回归圣经的教导， harus menjadi sebuah seruan yang kita renungkan terus-menerus dan tidak boleh kita lupakan, abaikan karena ini sangat penting sehingga kita perlu memperhatikan. 要对我们非常重要，并且成为我们生活的左右铭，因为我们必须牢牢的记着。 Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus mengingatkan Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16. 弟兄姐妹，当使徒保罗来提醒提摩太，就是在提摩太后书3章15至16节。 Rasul Paulus sadar betul kalau Timotius itu pada waktu itu masih muda. 使徒保罗非常清楚，那时候提摩太还是非常的年幼。 Ia bisa terpengaruh, terprovokasi oleh zaman. 他很有可能被这个世界的诱惑影响。 Sehingga Timotius perlu dibimbing. 因此呢，他需要来教导他。 Bimbingan yang diberikan oleh Rasul Paulus terhadap Timotius 但这个使徒保罗所给的教导呢， yang menasihati Timotius untuk tidak melupakan dan menjauhkan diri dari firman Tuhan. 就是他劝并提醒这个提摩太不要远离这个神的话语、神的道。 Tujuannya adalah agar Timotius tidak menjadi batu sandungan dan tersandung. 这使提摩太不跌在罪恶中，并让人成为人的绊脚石。
Agar Timotius dapat berdiri kokoh, teguh di dalam imannya di tengah gejolak zaman. 这使提摩太在世界的挑战中，他可以仍然坚固的站起来。 Karena Rasul Paulus tahu, 因为使徒保罗清楚明白， firman Tuhan yang dia pegang, dia baca. 因为他所信、所阅读的， Yang dia renungkan, 他每天思考的， itu bermanfaat. 有益处。 Akan mengajari dia, akan menyatakan kesalahannya, memperbaiki kelakuannya, mendidik dia dalam kebenaran. 于教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的， Akan mengubah Timotius. 可以塑造提摩太， Sehingga dia mempunyai wibawa rohani, mempunyai kekuatan rohani untuk bisa menjadi contoh pada masa itu. 让他在那时代有这个属灵的威严这个来管教会。 Bapak Ibu Saudara, penting sekali bagi kita memberi perhatian bagi firman, merenungkannya dan mempraktekkannya. 所以弟兄姐妹，这个主神的话语对我们来说是非常重要，并我们应该要行 Hidup 出来。 yang dibangun dan dijaga, dibentuk oleh firman. 就是一个被圣经所塑造、改变的生活。 Hidup seperti inilah baru bisa mampu melakukan setiap perbuatan baik dengan benar dan membawa perbedaan. 唯有一个被主的话语主导塑造的生活，才可以行这个正确的善事， Memberkati orang-orang dan memuliakan nama Tuhan. 可以容神益人。 Menekankan melakukan firman saja ini tidaklah cukup. 如果只有行善，那是不够的。 Bapak Ibu Saudara, kita lihat Marta. 我们我们想起马达， Dalam Alkitab ada kisah tentang Marta dan Maria. 在圣经里我们也看到这个马大和玛利亚的故事。 Dikatakan bahwa Marta ini adalah seorang yang aktif sekali. 在圣经里，我们看这个马大，他是非常积极的人，非常勤劳的人。 Waktu Yesus datang ke rumah mereka, 当主耶稣到他们的住处时， Marta sibuk melayani. 马大他就忙着来服侍主。 Pertanyaannya, 问题是， apakah Marta menjalani hidup yang melakukan firman pada waktu itu? 马大是不是行了圣经所记载的一切善行呢？ Jawabannya jelas, tidak. 我们很肯定的说没有， Itu bisa kita lihat dari teguran Yesus pada Marta. 因为我们可以看到主耶稣在教导马大。 Kita gereja suka kan dengan tipe Marta. 我们教会不是喜欢这个马大这样的人物吗？ Kenapa? 为什么？ Karena rajin, 因为他很 Aktif, 勤劳、很 produktif 积极非常有效力， gerak cepat. 还做一切都很快。 Tidak ada gunanya kalau tidak ada takut akan Tuhan. 但是如果没有敬畏神的心，那就都没用了。 Marta menegur Yesus. 那时候马大对主说 Guru, engkau tidak peduli. Kalau aku kerja sendirian, saudaraku ini sedang kayak males-malesan. 那时候马大对主抱怨说夫子你不管我只有我在忙吗？我的妹子就什么都不做。 Melayani dengan sungut-sungut. 他以抱怨的来服侍主， Itulah Marta. 那就是我们认识的马大。 Tapi kita suka dengan tipe Marta. 但是我们很喜欢马大这样的人品， Kita nggak suka tipe Maria. 我们却不太中意这个玛利亚。 Kenapa? 为什么？ Karena terlihat pasif, tidak produktif, terkesan malas. 因为我们觉得玛利亚她类型就是被动无用，有一些懒惰。 Tapi apa kata Tuhan Yesus? 但是主耶稣会怎么说？
Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. 主说，玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。 Apa yang kita bisa pelajari? 那我们从这个故事，我们可以学到什么呢？ Bapak Ibu Saudara, kita mendapat satu pelajaran penting dari kisah Marta dan Maria ini. 弟兄姐妹，从这个故事，我们可以学了一个非常重要的课。 Pentingnya firman Tuhan itu memberi dasar dan membentuk kita dalam menjadi pelaku firman yang diberkati oleh Tuhan. 就是圣经圣经作为基础，可以成为我们来行善。 Melakukan firman bukan sekedar kita melakukan perbuatan baik yang diupayakan atau mungkin itu dari kebiasaan kita. 我们行善不仅仅就是做那些寻求或者习惯性的善行， Tapi ditentukan oleh bagaimana firman itu bekerja, menuntun kita, mengubah kita, mendorong kita, sehingga perbuatan baik itu bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, memberkati orang-orang dan tidak menjadi batu sandungan. 而是在于神的话语怎么样来引导我们，改变我们，塑造我们，使我们可以行善。 Sebenarnya itulah yang dipelajari Marta 其实这就是马大学习的。 setelah dia mendapat teguran Yesus. 当主耶稣教导他， Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal yang ke-12, bukan pasal yang kedua. 我们接下来我们看约翰福音12章。 Dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3. 约翰福音12章1至2节。 Di sana kita melihat Marta yang sama. 那在那里我们也看到同样的马大， Marta yang sibuk melayani. 他还是照样的服侍主， Tetapi tidak lagi mendapat teguran Yesus. 但主耶稣没有责骂他。 Kita juga melihat Maria. 我们也看见玛利亚， Maria yang sama. 还是同样的玛利亚， Maria yang suka mendengar firman. 就是喜欢坐进主耶稣脚前的这个听主的道， Namun bukan Maria yang malas. 但是不是懒惰的玛利亚。 Karena di Yohanes 12 itu Maria sibuk melayani Yesus. 因为在这个约翰福音12章那个时候，玛利亚也是一起来服侍主。 Marta bisa mendapatkan bagaimana melayani dengan baik dan tidak lagi mendapat teguran Yesus. 马大不再被主严格的劝告，并很好的服侍主， Karena dia tidak sungut-sungut lagi. 因为他不再带着抱怨， Dia sukacita melakukan pelayanan. 他服侍主是以喜乐的心， Karena firman telah mengubah Marta. 因为神的话语、主的道已经改变了他。 Dan itu bisa kita lihat dalam Yohanes pasal yang 11 ayat 21 sampai 27 Bapak Ibu Saudara. 我们可以看在这个约翰福音在11章21至27节。 Maria dan Marta sama-sama dibutuhkan oleh gereja. 其实教会是需要马大和玛利亚这两个的性格。 Dua tipe ini sama-sama dibutuhkan oleh gereja. 这两个的类型，我们的教会都需要的。 Namun yang Tuhan mau dari pelayan, mau tipe Marta, tipe Maria. 但是我们的上帝所真正需要的服侍者呢， Pelayan yang memberi perhatian bagi firman. 就是把神的话语成为非常专注、重要性的这个服侍者。 Orang Kristen yang memberi perhatian bagi firman. 就是我们把神的话语成为我们个重要的在我们生命里， Tidak mengabaikan firman. 我们不忽略圣经。 Kenapa? 为什么？ Karena pelayan atau orang Kristen yang memberi perhatian bagi firmanlah yang bisa melayani dengan tepat,
yang bisa melayani dengan hormat, yang bisa melayani dengan takut akan Tuhan, melakukan dengan benar segala apa yang dia kerjakan. 因为唯有我们好好的学习圣经里的话，我们可以才正确的来服侍主、敬畏主。 Pelayan yang tidak memberi perhatian bagi firman, 如果忽略神的话语的服侍者呢， lama-lama bisa kosong Bapak Ibu Saudara. 在日久，他的灵命会干。 Orang Kristen yang tidak memberi perhatian bagi firman, 如果成为一个不注重圣经的基督徒， orang Kristen yang akan sulit untuk bisa jadi saksi dan berkat. 他很难成为众人的祝福见证。 Kenapa? 为什么？ Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi Bapak Ibu Saudara. 就是我们如同在这个圣经说的， Manusia pada akhir zaman itu akan begitu mengerikan. 在末世后，人变成非常的邪恶， Mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang dalam 2 Timotius 3 yang tadi kita baca, tapi kita baca itu dari 10 sampai 17. 就是我们刚刚读的，在这个提摩太后书3章，但是我们读的是10到17节。 Tapi dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 itu dijabarkan Bapak Ibu Saudara. 但是在这个提摩太后书3章1至9节，那很清楚的写到， Bagaimana pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. 就是末世必有危险的日子来到， Manusia itu akan menjadi hamba uang daripada hamba Tuhan. 人会贪爱钱财， Mereka suka membual, suka menyombongkan diri. 他们自夸狂傲， Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka suka berontak. 他们也是非常喜爱这个邪恶的东西， Tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. 忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不结冤。 Tidak dapat mengekang dirinya, garang, tidak suka yang baik. 不能制约，性情凶暴， Tidak berpikir panjang, pengkhianat, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱厌乐，不爱神。 Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. 有虚诚的外貌，却背了敬诚的实意。 Itulah keadaan manusia yang bisa terjadi di zaman-zaman akhir ini. 这就是这个末世时代人类的品格。 Kenapa dikatakan masa yang sukar? 为什么会说是危险的日子呢？ Bukankah tidak gampang menghadapi orang-orang seperti ini Bapak Ibu Saudara? 我们不是就很辛苦来面对这些人吗？ Bukankah tidak gampang ketika kita mungkin di dalam gereja melayani, ada orang kemudian protes, kritik. 如果在教会有人表示有对教会的不满， Kita sudah melayani dengan baik, persiapan dengan baik. 我们已经预备好要认真的服侍， Tetap aja ada yang tidak puas dan kemudian mengkritik. 但是总会有些人觉得有些地方还做得不够， Bahkan memfitnah 也会毁谤， orang-orang yang sombong. 就是高傲的人， Kita bisa jumpai dalam gereja. 我们也在教会会碰见。 Menghadapi orang-orang seperti ini. 在面对这样的人， Gampang Bapak Ibu Saudara? 容易吗？ Tidak sedikit, banyak sekali pelayan-pelayan yang ketika mengalami ini. 不少很多的服侍者在面临这样的情形， Mundur dari pelayanan. 他们不再服侍了。 Tidak sedikit jemaat yang ketika mendapat perlakuan atau melihat orang-orang yang memperlakukan dia merasa tidak diterima, mundur dari gereja. 很多教会的服侍者，当他们受到这样的
接待，他们就不再服侍了。 Ini yang bisa terjadi Bapak Ibu Saudara. 这就是将会发生的事情。 Itu sebabnya 所以呢， firman Tuhan memperingatkan kita 神的话语来一直在警告、提醒我们， betapa pentingnya firman. 神的话语是如此的 Kita 重要。 baca, kita renungkan 我们阅读，我们思考， untuk bisa kita praktekkan dengan baik. 并我们行出来。 Maka Rasul Paulus itu bagus sekali 所以使徒保罗这么说是非常正确的。 ketika ia mengingatkan Timotius. 当他提醒提摩太， Kenapa Timotius perlu memberi perhatian bagi firman dengan serius? 为什么提摩太要非常认真的来思考这个神的话语？ Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 因为圣经都是神所漠视的，于教训、读者、使人归正、教导人学艺，都是有益的。 Dengan demikianlah tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 只有唯独这样，我们基督徒可以来预备来成为众人的祝福， Supaya hidup mereka boleh diubahkan. 让他们的生活可以得到改变。 Ketika mereka hidup, 当他们活着， ketika mereka melayani, 当他们服侍的时候， mereka bisa menjadi saksi berkat dan memuliakan nama Tuhan. 他们可以成为众人的祝福，好见证并荣耀神。 Mari kita berdoa. 让我们祷告。 Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. 感谢主你的真理。 Sungguh benar ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. 是的，主你的道是我们脚前的灯，路上的光。 Ketika kami memberi perhatian bagi firman, 当我们好好的关注你的话语， kami tidak akan tersandung 我们不会跌倒， dan tidak akan menjadi batu sandungan. 我们也不会变成别人的绊脚石。 Karena firman-Mu mengajarkan kepada kami setiap kebenaran. 因为你的话语教导我们真理， Kebenaran yang benar-benar bisa kami pahami dan kami mengerti. 我们可以明白的真理。 Karena di dalam kebenaran itu Roh Kudus bekerja memperbaiki kehidupan kami. 因为在主你的真理，圣灵在我们的生命中来 Menuntun dan mengarahkan kami. 引领我们，引导我们， Agar kami bisa hidup berjaga-jaga dan berawas-awas terhadap setiap perbuatan kami. 让我们可以好好的谨慎在我们的日常的生活的行为。 Tuhan, biarlah kebenaran ini menguasai hati pikiran kami. 主，但愿你的真理可以住在我们的心里。 Boleh kami ingat dan kami bawa pulang untuk kami renungkan dan kami praktekkan. 我们可以记在心里，并行在Kami ingin sekali melihat kebangunan rohani dalam gereja. 我们渴慕看到教会的复兴。 Kami ingin sekali lagi melihat bagaimana semangat reformasi itu berkumandang dalam gereja. 我们渴慕看到这个宗教改革的精神再次的显现。 Tuhan, biarlah itu boleh terjadi sekali lagi di gereja kami. 但愿在我们的教会有这个改革的精神。 Kami bersyukur kalau gereja kami ada bacaan domba yang sudah dipraktekkan setiap tahun. 我们也感谢我们教会有这个读经的这个活动。 Berkatilah Tuhan. 求主赐福， Bagaimana ini boleh menjadi sebuah kebiasaan kudus dalam hidup kami. 成为我们在圣洁的这个 Terpujilah namamu. 赞美主。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 我们祷告呢 Amin 是奉靠主耶稣的名求，阿门。